Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihimus salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya'i was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huququ alaina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT. Karena pada petang ini diizinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita bicarakan petang ini ilmu yang bermanfaat. Dapat kita amalkan ilmu itu dalam hidup kita ini supaya apa saja kita buat, apa saja amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadikan kita ini hamba-hamba yang solehah. Kalau saya seorang hamba yang soleh, puan-puan hamba-hamba yang solehah. Bila kita boleh beriman dan beramal soleh, itu artinya Allah nak hadiahkan kita kepada syurga, yang mana terdapat dalamnya sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah dibayangkan dalam hati kita pun tak boleh. Ya, itu firman Allah tu, hadis kursi. Dalam hadis kursi apa kata Allah? A'dadtu li ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku, fiha, di dalamnya, nya tahu tak? Syurga lah. Ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Cantiknya, lawanya, menariknya, egiknya. Tahu egik? Wala uzunan sami'at, dan satu yang tak pernah didengar oleh telinga. Sedapnya, merdunya, lazatnya, sehingga daun kayu yang bergeseran ditiup angin tu mengeluarkan bunyi lebih merdu daripada tiupan saksofon. Tahu tak? Kasim Selamat lebih hebat daripada tiupan seruling. Tahu tak? Rahim Osman lebih hebat daripada gesekan biola. Tahu tak? Tahu tak? Hamzah Dolmat, pandai dia main opanya.
Itulah hebatnya ya, surga tu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita pun tak pernah. Nak bayang pun tak erti. Usahkan nak cakap dengannya, nak berbicara dengannya, nak bayang pun tak erti. Tak boleh nak bayang pun. Itu di surga. Siapa tak nak angkat tangan? Kalau siapa nak orang, semua angkat tangan. Siapa tak nak angkat tangan? Itulah cita-cita kita. Nah, itulah dia matlamat kita. Semua orang nakkan syurga. Tak ada siapa yang tak nakkan syurga. Dan salah satu daripada cara kita nak dapatkan syurga, kita kena jadikan diri kita ni orang-orang yang bertakwa. Takwa itu artinya buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu takwa ya. Dan salah satu jalan untuk menuju kepada ketakwaan, tak lama lagi kita akan menempuhnya. Apa dia jalannya? Puasa di bulan Ramadan. Kerana puasa itu melatih kita, mendidik kita, memimpin kita supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, memang puasa itu sanggup memimpin kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ikut betul-betul latihan-latihan di bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, memang di ujungnya nanti kita akan menjadi orang bertakwa. Memang Allah datang ke Ramadan pun supaya kita dilatih menjadi orang-orang bertakwa. Apa kata Allah? Kutiba alaikumus syiyam. Lagi? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujungnya? La'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan kepada mereka-mereka yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Nah, sebab itu Ramadan tu melatih kita supaya di ujung nanti kita menjadi orang takwa. Puan-puan yang dihormati sekalian, kita ni berapa kali kita dilatih oleh Tuhan supaya menjadi orang-orang takwa. Nah, tengok umur berapa lah. Kalau umurnya 60 tahun sekarang, tolak 15 tahun zaman huru hara tu, 45 kali. Setahun sekali, sebulan dilatih itu. Kursus intensif, tahu apa itu intensif? Sepenuh masa. Lalu dia bangun tidur sampai kita tidur balik. Ada latihan-latihan yang menuju ke arah ketakwaan. Ya, kita. Di antaranya dilatih kita dengan banyak semayang. Ya, kita. Ada satu semayang hanya ada di bulan Ramadan saja, yang lain tak ada. Semayang apa? Tarawih. Banyak ke sikit? Punya ada banyak. Semalam 20 rakaat. Semalam 20 rakaat. Semalam 20 rakaat. Sebulan berapa? Ya Allah, ida kata punya ke? Semalam 20 rakaat. Sebulan berapa? Tak ada ke cikgu ni? Cikgu pencin tak ada? 20 kali 30 berapa? 600 rakaat. Banyak ke sikit? Punya dah banyak ya. Orang yang dah banyak semayang, apa janji Allah? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan juga perbuatan maksiat. Bila dia semayang, tak ada lagi buat benda-benda keji. Tak ada lagi nyemur kain petang dada. Tak ada lagi pakai t-shirt. Depan tulis apa? Depan tulis apa t-shirtnya? Kiss me. Belakang tulis apa? No problem. Pandai. Pasal dia dah semayang mencegah dia daripada perbuatan fahsya dan munkar. Siapa janji ni? Allah yang janji. Allah siapa? Pencipta kita. Dia dah janji. Allah pun akan mungkin janji. Tapi bila orang semayang ya, cuma kain ketang dada juga, mayang-mayang juga, pakai juga t-shirt depan tu kiss me, belakang tulis no problem, mayang-mayang juga, mumpat juga, mayang-mayang juga, merampui juga, hasad dengki juga, pemalas juga. Ada Allah tu mungkin janji ke? Mengapa jadi orang betul? Patutnya bila dah semayang, tak ada dia berlaku benda-benda yang saya sebut tadi tu. Mengapa berlaku juga?
maknanya dia tak semayang. Yang dapatnya apa? Penat dan lelah saja. Ya? Kena cek balik semayang itu. Bacaan kita macam mana, gerak-geri kita macam mana, hati kita ikhlas ke tidak, anda cek balik. Dalam semayang ada rukun. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qauli ada berapa? 5. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Yang keempat, salawat Nabi. Yang kelima, salam. Ada 5 rukun qauli itu. Kena sebab betul-betul. Kadang-kadang tak betul. Itu sana. Takbiratul ihram dah tak betul. Allahu Akbar. Begini. Ke ada tak orang sebut akbar? Ada ya. Jadi macam mana nak sah? Kalau tu imam itu, kita ikut juga. Kita batal. Kita batal. Dia mungkin tak batal kan dia tak tahu. Kita tahu batal. Itu baru takbiratul ihram. Itu rukun qauli, rukun sebutan. Rukun fi'linya. Ada tak orang ngangguk ketika takbiratul ihram? Ada. Tengok saya ni. Allahu Akbar. Siapa yang orang ngangguk? Ada Ustaz Mastur yang orang ngangguk? Ada Ustaz Osman yang orang ngangguk? Dia 2 gerak je, lebih gerak tu. Lebih dari 2 gerak batal semayang. Jadi sebab itu perempuan, kalau ada lah ustaz ngajar bab semayang, ustazah ke ngajar bab semayang, dengan juik saja video tu tau. Ngalah ustaz tu tak lain nak ngajar mayang. Orang dah jenuh mayang, dia ngajar mayang juga. Ajar lah benda-benda lain ni. Padahal dia betul-betul mayang. Itu baru dalam takbiratul ihram dan rukuk. Habis orang baca rukuknya. Bila dia rukuk tu, ngenjut lu kata balik. Tahu ni, tengok jari saya ni. Ini contohnya orang ya. Dia rukuk Allahu Akbar, ngenjut balik. Jadi mau gerak tu, 1 angkat tangan tu, 2 naik, 3 gerak tu turun. Batal semayang. Faham ni? Tahu tak faham betul? Itu ketika rukuk. Ya. Bila lagi kalau tengah rukuk tu saja je subhan rabbiyal azim wa bihamdi subhan rabbiyal azim wa bihamdi subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Lanjut aja. Batal semayangnya. Sebab itu semayangnya tidak mencegah dia daripada perbuatan fahsyah dan mungkar. Itu urusan semayang. Dalam bulan Ramadan ada dah kita tadarus Al-Quran. Ada dah baca Quran. Ada. Banyak ke sikit? Banyak. Khatam pula tu. Kita baca Quran bukan saja nak sonok-sonok baca. Kita baca Quran tu kita faham apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Kerana semua ajaran Islam tu ada dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu perempuan, baca Quran tu baca juga maknanya. Jangan baca begitu je tak ada baca maknanya. Kalau dia baca Quran tak baca makna, serupalah orang nyanyi lagu Hindustan. Nyanyi pandai, makna tak tahu. Faham tak saya ni? Nyanyi pandai, makna tak tahu. Saya pun pandai nyanyi. Ya ho janggali kahya apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa tak tahu? Saya pun tak tahu. Cel Mary, sakti hai Mary, hati apa ni? Yang saya tahu gajah saja. Berarti itu tak tahu. Kita baca juga maknanya. Bila baca maknanya baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Kita akan baca kita jumpa satu ayat. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tengok mana. Oh ini apa maknanya? Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi.
Dia rugi kalau tak ikut Islam. Kalau rugi ke mana? Perempuan, kalau rugi ke mana? Neraka, betul tak? Nah, tak nak rugi, tak nak masuk neraka, kena ikut cara Islam. Kemudian baca lagi dia jumpa satu ayat lain bah. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu dalam Islam tu kesemuanya sekali. Ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikut dengan kata-kata syaitan, sesungguhnya dia untuk kamu adalah musuh yang nyata. Nah, artinya Allah suruh kita ikut Islam semuanya. Semua ikut Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Faham kita komputer ni? Apa saja kamu buat mesti ikut cara Islam. Nah, sembahyang cara Islam. Lagi pakaian cara Islam. Lagi nikah kahwin cara Islam. Tunuri kenara cara Islam. Pergaulan cara Islam. Apa saja kita buat mesti cara Islam, baru diterima Tuhan. Kita tak terima, kita dah baca kan. Siapa buat satu yang bukan ikut Islam, sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Falan yuqbala min, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah. Allah guna kalimah lan tu sampai bila-bila, tak ada harapan. Lan lil abad. Falan yuqbala min tu minhu, tapi kalau berhenti min aja dah. Falan yuqbala min, sekali-kali tidak terima Allah darinya. Dan dia di hari kiamat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi kalau tak nak rugi, kena ikut Islam. Sembahyang cara Islam, puasa cara Islam, zakat cara Islam, naik haji cara Islam, umrah cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, pendidikan cara Islam, apa saja pengajaran cara Islam, akhlak ikut cara Islam, baru diterima Tuhan. Kita tak terima Tuhan ya. Itu guna kita baca Quran. Bila kita baca Quran dan amalkannya, apa kita buat ikut Islam lah. Sembahyang cara Islam mesti betul. Di Islam dah turunkan 5 hukum. Apa hukumnya? Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kita akan ikut 5 hukum tu. Apa tu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa, kedudukannya. Dah diam lagi. Ada korang kan? Kedudukannya mesti buat. Mesti buat. Itu wajib. Apa itu haram? Dibuat dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya mesti tinggalkan. Apa itu sunat? Ambil pisau potong ya. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Bukan buat aja, elok buat. Benda yang elok. Apa kata makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya elok ditinggalkan. Apa kata harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tepuk dada, tanya selera. Main tanya man, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu yang harus ya. Ya. Kita ikut Islam, itu yang wajib buat semua, yang haram tinggalkan semua, yang sunat buat sebanyak-banyak mampu, yang makruh tinggalkan sebanyak-banyak mampu, yang harus jadi ibadah. Bila kita ikut betul-betul, barulah kita menjadi orang yang bertakwa. Bila kita jadi orang bertakwa, apa? Dijamin syurga, dijamin keselamatan. Hanya orang bertakwa saja yang dijamin keselamatan. Di dunia Allah jamin keselamatan, di akhirat Allah jamin keselamatan. Di dunia dah Allah jamin. Apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang bertakwa. Di akhirat Allah jamin juga. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu sentiasa berada di maqam yang selamat. Maqam itu darjat. Darjat yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut di syurga. Tahu? Untuk orang takwa. Jadi Ramadan melatih kita ni supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila bertakwa, syurga lah kita.
Sebab kita datang sentiasa menunggu kedatangan Ramadan. Jangan monyok ayat kat Ramadan. Alah aku nak puasa ni. Dah baru dia nak puasa lagi. Macam tak punya ketik benar. Ada orang apa tu? Jangan apa tu ya. Patutnya menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Karena dia mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu baru dua aja. Baru baca Quran dan sembahyang, tak ada lain-lain, banyak lagi lah. Kerana cerita yang itu tak baca kitab petang ya. Cerita puasa aja ya. Banyak lagi. Di bulan Ramadan dilatih kita banyak zikir. Ya ke tak? Di bulan Ramadan dilatih kita banyak selawat. Ya ke tak? Di bulan Ramadan dilatih kita banyak sedekah. Betul ke tak? Di bulan Ramadan dilatih kita bersabar. Di bulan Ramadan banyak-banyak latihan tu. Akhir sekali satu lagi je. Yang dah banyak tu ya. Yang satu ni. Ini dianya hanya ada di bulan Ramadan aja, yang lain tak ada. Apa dia? Apa tahu? Malam Qadar. Jangan sebut Lailatul Qadar, tak betul. Malam Qadar. Atau Lailatul Qadar, jangan sebut malam. Kalau malam Lailatul Qadar katanya apa? Perempuan. Malam-malam Qadar. Malam-malam itu banyak lah. Padahal Lailatul Qadar berapa malam? Berapa malam? Malam aja. Disebut malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kalau bertembung dengan kita Lailatul Qadar tu, dapat pahala berapa banyak? Berapa banyak pahalanya? Allah khabar dalam Quran ni. 1000 bulan. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Perempuan, 1000 bulan berapa tahun? Berapa tahun? Tak sampai 84. Berapa? 83,333333333333333 tak habis-habis. Tak usah perbulan 3 lah. Itu saja lebih tu. Kalau Allah nak bagi, berapa yang boleh. Tapi kita ambil 83 tahun cukup lah. Banyak ke sikit pahala 83 tahun tu? Banyak ya. Kalau tahun ini dapat 83 tahun punya pahala, tahun depan dapat lagi, tahun sudah dapat lagi, tahun sebelum itu dapat lagi. Kalau 10 tahun dah berapa tahunnya pahala? Kalau 10 tahun berapa? 830 tahun punya pahala. Tidak kita mengira pun. Jadi ngaji matematik ke dulu? 830 tahun punya pahala. Banyak ke sikit? Umur kita mana ada 800 tahun? Ini pahala hanya 800 tahun. Nak kita nak? Itu baru 10 tahun. Kalau 20 tahun, kali 2. Kalau 30 tahun, kali 3. 83 kali 3. Itu banyak betul. Punya pahala. Hanya ada di Lailatul Qadar. Di malam Qadar. Cuma tarikh itu tak tahu. Nak akan tahu. Nak akan dapat betul. Garanti dapat. Tiap malam dia bangun. Mula daripada 1 Ramadan. Mula daripada malam Selasa tu. Jangan berhenti-henti. Tiap malam bangun. Menangis-nangis. Kata apa? Bermanja-manjaan dengan Allah Ta'ala. Sampai bila? Sampai kaya. Sampai kaya tu. Teruskan. Tiap-tiap malam. 30 malam. Kalau kita buat jenis itu, garanti dapat Lailatul Qadar. Atau nakkan fadilatnya je, dia sembahyang isyak dan subuh berjamaah. Dapat aja. Isyak dan subuh berjamaah. Sebab itu puan-puan, kita patutnya menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Macam orang menunggu tunang lah. Dia tak pernah bertunang ke ni? Tunang tu datang. Dah ngabur kita. Dia belum datang lagi. Dia kabur kita. Dia tengah hari nak makan rumah kita. Belum kahwin lagi dah. Baru tunang. Dia telefon. Dia nak riam ni pakai tak payah telefon dah. Mesej je dah. Kata zaman kita muda-muda dulu. Dia kena pakai telefon. Saya nak datang ni tengah hari kan dia nak makan rumah katanya. Ya ke bang? Ya. Pukul berapa dia nunggunya katanya? Suami nak datang rumah dia makan tengah hari. Dia pukul berapa dia mula siapnya? Pukul berapa dia siapnya?
Lagi dah market. Pukul 7 dah pergi market dah. Ya? Dua katak tak main lah. Ya? Kedai dua katak tak main lagi dah. Kedai jalan kacu tak main. Nun di mana marketnya? Nun market. Nun sana. Kita apa? Ya? Kadang kepo lah tu. Pergi pasar borong. Agak-agak dia beli udang besar ini ke? Kalau tunang nak datang. Besar mana udang? Tu ni. Koran besar ni. Patutnya macam tu lah ya. Kalau tunang tu orang lelaki, kalau tunang tu lelaki, dia janji dengan tunang perempuannya tu nak jumpa pukul 10. Pukul berapa dia nunggu agaknya? Pukul berapa dia nunggu? Pukul 8 dah pandai tu. Ada pengalaman tahu lah. Pukul 8 dia nunggunya. Terjenguk. Panjang lehernya tau. Ya, apa dia? Haji benar nampak tak? Macam itulah patutnya kita menunggu kedatangan Ramadan. Macam kita menunggu kedatangan tunang. Bukan menunggu kedatangan isteri. Kedatangan tunang. Kalau nunggu kedatangan isteri, pukul 10 janji pukul apa datangnya? Pukul 12 pukul datang. Ini pukul 8 datang dah. Terjenguk. Oh, tu dia datang. Oh, dah pakai baju merah. Janji pakai baju merah. Tengok bukannya kelin rupanya. Begitulah. Begitu juga kalau menunggu tunang lelaki ya. Tunggu betul-betul. Lepas tu berapa kali hasil lauknya? Lauknya berapa kali hasilnya? Masin cukup ke, pedas cukup ke, pedas benar ke apa? Berapa kali hasil? Orang-orang jadi 5 kali je. Itu kan dia yang masak, mak saya cakap mak. Betul cukup dah masak ni gitu ya. Tapi kalau udah jadi suami, dengar ni. Belum macam kita lagi ni. Kalau jadi suami macam mana? Suami tu balik bawa ikan. Ya, dia pun seronok lah. Ambil ikan buat suami tu, dia pun gorengnya. Tengah goreng ikan tu, bunyi telefon. Ini telefon bukan pakai telefon sekarang ni kecil macam ni. Bunyi telefon tu. Telefon apa? Telefon yang kopi tu, yang rumah tu. Bila tu bunyi telefon, dia pun pergi ngambil tu. Hello, tu cakap anu sampai bersilir tu. Sampai bersilir. Punya lama. Tengah cakap tu anu. Sudah dah berasap dapur. Ngapain berasap? Udah kentung. Berasap dapur ya. Udah kentung. Betul apa buatnya? Bagi kucing makan. Suami pun balik, mana dia ikan yang saya beli tadi? Dia udah curi dia kucing. Padahal udah kentung. Itu udah dari suami ya. Tapi Ramadan bukan apa itu. Macam menunggu kedatangan tunang kita ya. Bukan menunggu kedatangan suami. Bukan menunggu kedatangan isteri dan sebagainya. Baik, buka kitab. Langsung tak baca kitab untuk ya. Saya baca buka ya. Asas yang kelima. Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkehendak. Cakap Arabnya al-iradah. Sebelum iradah apa? Qudrah. Ini iradah. Kita dah masuk sifat ma'ani. Iradah tu artinya berkehendak. Apa arti berkehendak? Perempuan bukan nak makan, nak minum, nak kahwin, nak beranak, nak baju baru, nak gaji. Bukan tak itu. Apa artinya? Menentukan. Allah menentukan kita jadi kita. Saya ni Allah menentukan jadi saya. Perempuan pun Allah menentukan perempuan jadi perempuan. Ya. Jadi iradah ini apa reaksi kita dengan iradah Allah? Redha dengan ketentuan Allah Taala ya. Redha lah dengan kehendak Allah Taala. Allah dah tentukan kita jadi kita. Boleh dah Allah jadikan kita ni lain dari kita? Boleh ke tak boleh? Boleh. Mujur Allah tak jadikan kita ni lain daripada kita. Ya. Perempuan ni boleh tak Allah jadikan lain daripada perempuan? Boleh. Kalau lain daripada itu, tak ada datang haji ni. Allah jadikan perempuan ni penyanyi pop macam. Kalau penyanyi pop macam, nyanyi tu. Tak ada ngaji dah. Tak ada sayang, tak ada masa nak ngaji dah. Dia pop lah. Dalam hatiku hanya ada kamu. Ni.
Itu dangdutnya tu ya. Karaoke tu dah. That's the way I like it. Artinya ni pop. Muncul. Boleh tak Allah jadikan perempuan penyanyi pop? Boleh tak boleh? Siapa kata tak boleh? Angkat tangan. Apa pun Allah nak jadikan boleh jadi ya. Tapi Allah tak jadikan kita ni penyanyi pop. Saya ni Allah tak jadikan penagih dada. Boleh tak Allah jadikan saya ni penagih dada? Boleh. Tapi Allah jadikan saya ni apa? Ustaz. Alhamdulillah. Padahal saya bukan ada pendidikan agama secara formal. Tapi jadi ustaz juga. Kenapa jadi ustaz? Kerana ini ketentuan dari Allah Ta'ala. Itu al-iradah dari Allah Ta'ala. Perempuan, cuba tengok muka saya ni. Ada tak apa pawang? Ada tak apa muka pawang? Ada tak apa muka tak bomo? Tengok betul-betul, ada tak? Ada. Kalau Allah jadikan saya ni tok pawang, tak ada yang ngajar ke jalan. Puan-puan pula datang rumah saya. Datang rumah saya. Bawa ayah lah. Macam-macam lah. Kenapa kau datang ni? Suami saya lari katanya. Suami saya lari katanya. Siapa nama suami kamu? Katanya. Leman nanti. Bukan leman betul ni. Leman apa nama je. Reka-reka je. Saya pun jampi. Wahai Leman, aku tahu asal-usul kamu. Kamu asal daripada ayah yang hina. Kamu lupakan makanan kamu. Kamu lupakan dak baru. Kamu lupakan daku. Kamu lupakan pakaian kamu baru. Kamu lupakan daku. Kamu lupakan isteri kamu baru. Kamu lupakan daku. Kamu lupakan apa lagi? Apa sajalah. Baru kamu lupakan daku. Berkat doa la ilaha illallah. Esoknya nonong balik Leman tu. Balik Leman tu. Ya, ada korang nak belajar. Ada korang nak belajar macam ni nyampi supaya Leman balik. Penting lah. Itu saya longgong aja. Bukan betul tu. Tak betul penting lah ya. Itu saya longgong aja tu. Bukan jampi benar-benar tu. Boleh tak jadi apa tu? Boleh tak saya yang jadi apa tu? Kalau saya jadi tok bawang, tak ada ngajar ke jampi. Perempuan datang rumah saya. Minta jampikan. Pasal saya ni memang ada muka tok bawang tau. Kadang-kadang manusia ni perempuan darah cerita ni pengalaman lah. Saya mawa isteri saya. Allah yarhamah. Ya? Allah yarhamah. Isteri saya pergi hospital. Nak bersalin. Ya amat ramai dia datang bawa botol dengan saya. Kenapa? Suruh jampikan supaya senang beranak. Apa nama jampinya? Selusuk. Punya le bingung. Kalau saya boleh jampi, boleh beranak senang, tak saya bawa isteri saya ke hospital. Saya sendiri jampi lah. Bila beranak jampi yang mudahnya. Punya le bingung. Tapi saya jampikan jugalah. Saya baca, bukan jampi, saya doa ya. Doakan juga. Lepas doa tu bagi dia RM5. Doain lah. Pasal saya ni memang ada muka tak bawang. Banyak orang minta saya ni anak-anak nak rasa minta jampi kayu. Bagi penerang hati. Ini nak rasa ni kata. Berkata-kata dah betul saya jampikan dia. Padahal saya bukan ada kuasa pun. Bukan hati pun. Tapi doakan je lah ya. Mudah-mudahan dia dapat berjaya dalam peperiksaannya. Kalau saya nak jadi tok bawang boleh benar. Pasal di kampung saya dulu tahu. Pak angkat saya tok bawang besar. Tok bawang besar. Tok pak angkat saya. Dia sangat sayang ke saya. Dia ngabar pada saya. Aku ni bukan ada reta. Kalau ada reta pun bukan dapat kamu katanya. Kamu bukan waris aku. Jadi tak ada dapat kamu kata. Jadi apa yang ada dalam dada aku ni kamu ambil lah katanya. Artinya apa? Artinya apa perempuan? Artinya kamu tuntutlah ilmu kepawangan tu dari aku katanya. Kata saya masa tu ngaji seorang putih. Mana saya bercari yang jam-jam ni? Saya biar diam je lah. Sampai dia meninggal dunia. Meninggallah dia dengan ilmu-ilmunya. Tak ada siapa menuntutnya dia. Sampai habis tak ada siapa. Kalau tidak, saya jadi tok bawang besar tau. Dan ada yang datang. Tolong. Suami saya balik. Suami saya lari dah. Mujur ya. Tu. Tapi mengapa tak jadi orang itu? Itu bergantung pada iradah Allah. Kehendak Allah.
ketentuan dari Allah Ta'ala. Ya? Itu nama iradah. Qudrah iradah. Dan iradah Allah itu bersesuaian dengan qudrah Allah. Apa yang Allah hendak berkuasa Allah menjadikannya. Apa yang Allah tak hendak berkuasa juga Allah tidak menjadikannya. Faham ni? Dia sesuai. Selari. Ya? Sepakat. Qudrah Allah dengan iradah Allah itu sepakat. Tak ada berlawanan. Apa yang Allah hendak berkuasa Allah menjadikannya. Dan apa yang Allah tak hendak berkuasa juga Allah tidak menjadikannya. Faham ni? Kita banyak nak benda kita hendak. Perempuan banyak nak benda kalau ikut cita-cita kita. Banyak nak benda yang kita hendak. Kalau boleh bertokar tu jangan buruk betul. Yolah Lamborghini ke, Ferrari ke, Jaguar ke, ataupun apa, Daimler ke, Porsche ke. Tapi tak mampu dapat buruk betul jadilah. Itu dah ketentuan Allah Ta'ala. Allah dah tentukan apa itu. Faham ke ni? Kalau boleh saya ni, biarlah model aja manjang. Tapi, kehendak Allah, apa? Tak anda jadi tuai. Banyak kita tak nak tapi dapat juga. Siapa nak jadi tuai angkat tangan? Perempuan ni, yang dah berumur sikit tu. Nak jadi tuai? Tak nak. Kalau boleh, biar model aja ya. Bergetar aja. Tahu bergetar? Ya. Siapa nak darah tinggi angkat tangan? Ada tak darah tinggi? Ada tak orang darah tinggi? Siapa nak kencing manis angkat tangan? Angkat tangan, sama tak? Pergi cek doktor dah tengok kosong-kosong 30 kata. 30 tu tinggi lah tu. Patutnya 7 aja. Atau 6 aja. Ini 30. Kenapa itu ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak benda kita tak nak tapi datang juga. Banyak kita nak tapi tak dapat. Itu kita. Tapi Allah apa saja yang dia nak mesti berkuasa dia mendatangkannya. Apa dia tak nak berkuasa juga dia tidak mendatangkannya. Kita banyak tua tak nak, miskin tak nak, sedih tak nak, kemalangan tak nak, musibah tak nak, tapi datang juga ya. Banyak tak nak. Last sekali siapa nak mati angkat tangan? Siapa nak mati tangan? Siapa tak nak ya? Kalau boleh jawab jangan matilah. Allah dah khabar dah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu. Kalau boleh nak lari dari mati, ya ke tak? Sebab sakit sikit pergi jumpa doktor. Sakit sikit boleh mencari Panadol. Pening sikit mencari Dosil dan sebagainya. Jangan matilah, tapi sudahnya mati juga. Kerana semua yang ada nyawa pasti akan mati. Okey. Tengok. Baru baca pun nak baca ni. Dan sesungguhnya Allah Maha berkehendak ke atas segala yang diwujudkan. Semuanya Allah menjadikannya tu. Akan diwujudkan. Dan Maha pentadbir di atas segala makhluk ciptaannya. Semua Allah yang mentadbir kita ni. Allah yang menentukan kita ni. Baik ke tak baik ke, gembira ke, duka cita ke, seronok ke, sedih ke, kaya ke, miskin ke, kuat ke, lemah ke, cantik ke, hodoh ke, siapa menentukannya? Allah Ta'ala menentukannya. Semua dari Allah. Ya. Tidak ada yang terjadi di alam mulk. Apa tu mulk? Tengok bawah ni. Alam mulk. Ada surah mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tak? Alam mulk. Apa tu alam mulk? Alam mulk ialah alam yang dapat dilihat dengan mata atau panca indera fizikal. Dia nampak dalam alam mulk. Nampak dengan mata, nampak dengan apa? Dengan panca indera. Ia merangkumi alam yang dapat dilihat dengan mata fizikal. Fizikal manusia. Dan juga alam yang dapat diterokai dengan penggunaan alatan. Nak tengok bintang, ada tak alat yang boleh
Ada teleskop tak? Nak minta. Itu namanya alam mulk ya. Boleh tengok dengan alatannya. Maka ianya melebar. Melebar luas meliputi seluruh alam semesta yang berfizik, yang ada bentuk. Fizik itu ada bentuknya. Meskipun jauhnya hingga ke bilangan mata galaksi. Mata galaksi itu jauh mana? Tak terbilang. Yang boleh nyukatnya cahaya aja boleh nyukatnya. Mata galaksi, tera galaksi dan infinity. Infinity itu boleh teka-teka aja ya. Tak tahu mana. Alam mulk ini juga hanya boleh berinteraksi. Boleh berinteraksi dengan roh jasadi. Dia boleh berinteraksi dengan roh dan juga jasad. Roh pun boleh, jasad pun boleh. Itu alam mulk ya. Mana mana dia diterokai dengan penggunaan alatan, maka ianya melebar luas meliputi seluruh alam semesta yang berfizik meskipun jauhnya hingga ke bilangan mata galaksi, tera galaksi dan juga sebagainya, sehingga sampai kepada yang tanpa batas, tak ada had, namanya infinity. Infinity itu tak ada had, tak ada apa, tak tahu had mana. Itu namanya infinity. Alam mulk ini juga hanya boleh berinteraksi. Alam mulk itu boleh berinteraksi, artinya berbicara atau berhubung dan berinteraksi dengan roh jasadi, dengan roh pun boleh, dengan jasad pun boleh. Keseluruhan alam mulk ini ialah alam yang di bawah pentadbiran Allah. Semua Allah menentukannya. Udah mati itu kita akan jumpa alam mulk, alam kubur tu alam mulk tu. Alam masa tu alam mulk tu. Boleh tak cakap-cakap di alam masa? Boleh. Boleh bergaul di alam masa? Boleh. Itu alam mulk kalau betul. Dia boleh roh dengan jasadi ya. Keseluruhan alam mulk ini adalah alam yang di bawah pentadbiran Allah. Manakala alam malakut, itu malakut lain, ialah alam yang hanya dapat dilihat dengan mata hati. Kita tahu itu merupakan rahsia Allah Taala. Mata hati dia tahu. Contoh mana rupa Allah. Mana rupa Allah, besar ke, kecil ke, gemuk ke, kurus ke, tinggi ke, rendah ke, hitam ke, putih ke, mana rupanya? Tak dapat nak kita bayangkan ya. Hanya Allah yang tahu. Itu nama alam apa? Alam alam malakut ya. Ialah alam yang hanya dapat dilihat dengan mata hati atau dengan alam mata fizik. Untuk kepahaman dia boleh. Macam Allah tu macam apanya tak tahu. Syurga macam apanya tak tahu. Itu yang tak pernah tengok. Tak pernah dengar. Tak pernah terlintas di syurga. Kita tak tahu. Lagi apa? Tidak dapat diduga dengan panca indera. Panca indera apa? Apa itu panca indera? Mata. Ada 5 panca indera tu. Mata, telinga, hidung, lidah, lagi kulit. Itu panca indera ya. 5 panca indera tu. Ada panca indera pandangan, ada panca indera pendengaran, ada panca indera rasa. Kulit ni ada rasa, panas ke, sejuk ke, ya, kasar ke, licin ke. Lagi ada panca indera apa? Ada panca indera bau, penciuman, wangi ke, busuk ke. Itu panca indera ya. Naluri artinya, naluri. Cakap orang putihnya senses. Ya. Dengan mata hati atau alam mata fizik. Tidak dapat diduga dengan panca indera manusiawi. Manusia tak tahu macam mana keadaannya. Hanya Allah yang tahu. Lihat huraian lebih di nota kaki 33. Muka surat 33 tadi ya. Ada nota kakinya 33 ya. Yang arti apa? Malakut tadi. Menurut Imam Ghazali, dari semua realiti yang ada secara bentuk
ada dua bahagian, iaitu apa? Empirical ataupun alam indrawi, alam asyahadah. Alam syahadah tu yang nampak di kita, boleh tengok, boleh saksikan. Dan matafizik atau alam mata hati, kita hati. Alam al-malakut atau alam ghaib, alam ghaib. Macam mahsyar. Siapa tahu mana keadaan mahsyar? Kita tak tahu. Aras, tahu mana alamnya? Tak tahu mana rupanya. Syurga, tahu mana rupanya? Neraka, tahu mana rupanya? Kita tahu neraka tu azab je, tapi mana keadaan azab kita tak tahu ya. Itu namanya malakut ya. Tak boleh di apa ni, yang tu alam ghaib tu ya, di antaranya. Kita boleh membandingkan antara dua alam ini seperti kulit dengan apa? Kulit dengan isinya. Kulit dengan isinya. Bentuk luar suatu dengan rohnya. Roh lain, roh tak. Benda-benda gaib juga ya, benda yang kita tak nampak. Kegelapan dengan cahayanya. Ada ketikanya gelap, ada ketikanya cahaya. Atau kerendahan dengan ketinggiannya. Rendah tu rendah pangkat boleh, rendah betul pun boleh. Rendah. Pangkat pun rendah boleh. Dia memang dia rendah, tak tinggi betul boleh. Endek tu, rendah tu. Dengan ketinggian. Alam malakut disebut di dalam atas alam rohani. Alam malakut itu alam rohani. Dan alam nurani. Apa itu rohani nurani ya? Sementara alam syahadah adalah alam bawah alam. Alam di bawah alam jasmani. Itu alam syahadah. Nampak di kita. Dan alam gelap. Gelap tak nampak lah, tapi kita tahu di gelap. Lihat alam mahsyar. Miskat Al-Anwar. Lihat dalam kitab namanya Miskat Al-Anwar. Cahaya di alam malakut tadi ya. Dalam Majmu' Rasul, Majmu' itu himpunan. Keluaran Beirut Darul Fikir. 1996, tahun 1996 tu. Ya. Apa? Atau halaman 273. Lihat juga Mu'jam Al-Ta'rifat Al-Junaidi Tahqiq Muhammad Sadiq Al-Minsawati Minsawi Darul Fadilah halaman 192. Itu nama kitab tu ya. Kesimpulannya alam malakut ialah alam yang hanya dapat dilihat dengan mata hati. Boleh bayangkan je lah ya. Tengok tak dapat. Itu alam malakut. Macam syurga, macam neraka, macam aras. Itu kita tahu begitu aja lakunya. Atau alam matafizik ya. Tidak dapat diduga dengan panca indera manusiawi. Manusia tak dapat duga dia mana rupanya. Tengok atas macam mana. Lepas cerita tadi ya. Seperti kulit dengan isi. Itu dah. Yang besar tadi macam mana. Tidak ada yang terjadi di alam mulk dan malakut, baik sedikit pun dan sedikit maupun banyak. Yang kecil atau maupun besar. Yang kecil, apa? Maupun yang besar, yang baik maupun yang jahat, yang buruk, yang bermanfaat maupun yang berbahaya, beriman atau kafir, berilmu atau bodoh, berharga atau sengsara, bahagia atau sengsara, bertambah atau berkurang, taat ataupun maksiat. Jadi lawan-lawan semua tu, 15 lawan tu. Melainkan dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Qadar artinya ketentuan. Qada bila ketentuan itu berlaku dalam pelaksanaan. Faham ni? Qadar artinya ketentuan Allah di azali lagi. Ya? Dalam azali itu Allah dah tentukan bahawa puan-puan ni adalah perempuan. Bila tu? Bila ketentuan tu?
Dalam azali lagi, belum lahir dia. Perempuan benih pun tak ada lagi. Udah tahu perempuan ni adalah orang perempuan. Itu namanya qadar. Takdir. Itu di antara rahsia Allah tu. 10 perkara yang Allah rahsiakan. Di antaranya takdir lah. Bila perempuan dilahirkan, betul-betul jadi orang perempuan, maka berlakulah qada Allah Ta'ala. Bila ada pelaksanaan, faham ni? Ketentuan tu daripada azali lagi, belum lagi ada. Sudah ketentuannya. Bahawa puan ni ada jadi seorang perempuan. Nama sekian. Siapa nama puan? Mazia. Sa'adiah akan lahirkan tahun-tahun sekian. Itu dah ketentuan tu, namanya qadar, ketentuan Allah Ta'ala. Ya. Bila tahunnya berlaku tu, lahirlah Sa'adiah. Itu namanya qada. Faham ni? Qada tu apabila takdir tu dilaksanakan. Itu namanya qada. Macam hari ni puan-puan semua sudah ditakdirkan bahawa datang ke sini pada hari Khamis 7 bulan 3. Itu qadar lagi tu. Dari dulu dah ada tu. Bila sampai 7 bulan 3, perempuan betul datang. Itu berlakulah qada Allah Ta'ala. Ya? Tak faham lagi? Benar-benar pun. Itu beza antara qadar dan qada. Ya? Qadar ketentuan Allah dari azali. Qada bila ketentuan itu berbentuk dalam pelaksanaan. Itu namanya qada. Ya? Serta dengan kebijaksanaan dan kehendaknya. Kehendak Allah tu. Allah bijak. Dia aturnya macam-macam caranya. Apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Apa yang Allah hendak pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Ya. Tidak keluar dari kehendaknya lirikan orang yang melihat dan kesalahan orang yang berfikir. Bahkan dialah yang menciptakan dan mengembalikan, yang melakukan apa yang dikehendakinya. Kalau dia menjadi ahli syurga, syurga tu. Kalau dia menjadi ahli neraka tu. Ya, kita boleh baca dalam hadis 40 di situ. Ada seorang dia melakukan ibadah syurga aja. Buat baik aja. Mayanglah apa dia. Sehingga dia dengan syurga tu lebih kurang satu hasta je tinggalnya. Tapi rupanya dah ditentukan Allah dalam qadar dia ni ahli neraka. Ya? Dia ahli neraka. Sudahnya dekat nak mati, dia melakukan maksiat. Lalu mati dalam keadaan maksiat itu. Masuk neraka lah. Di antara apa? Ada seorang terkenal dengan ilmunya. Namanya Barsiso. Ada pun nama Barsiso? Barsiso ni perempuan. Bukan saja dia, murid dia 60,000 orang boleh terbang di udara. Hebatnya Barsiso ya. Tapi akhirnya Barsiso tu, kerana dia ditakdirkan menjadi ahli neraka, dia mati. Mati kafir. Iblis nipu dia. Kalau kamu nak lepas daripada seksaan dunia ni, maka kamu ngaku aku ni Tuhan kata. Dia pun fikir, aku ngaku kejap ni kalau aku tobat lah kata. Biar aku ngaku kejap ni, betul aku tobat lah kata. Dia pun ngaku, yelah aku ngaku kamu Tuhan. Pom, dibunuh dia. Mati dalam keadaan mengaku iblis sebagai Tuhan. Itu baru sesok. Ada lagi seorang punyalah jahat. Itu kita boleh baca dalam kitab Sirus Salikin ada ya. Punyalah jahat. Semua dibuatnya. Mencuri lah, merampok lah, pukul orang lah, bunuh orang buatnya. Sudah 9 orang dibunuhnya. Baca kitab namanya Tambihul Ghafilin. 99 orang dibunuhnya. Lepas tu entah macam mana dia terasa nyesal. Dia pun nak taubat. Dia pun pergi jumpa dengan Tok Guru. Jumpa dengan Ustaz Ibrahim. Kenal ke tak? Ditanya Ustaz Ibrahim, apa dosa kamu buat ni? Dia tanya mula-mula Ustaz Ibrahim, saya nak taubat, nak gagal diterima Tuhan ke tak taubat saya ni? Katanya. Tanya Ustaz Ibrahim, apa dosa kamu? Kamu buat apa? Dia pun cerita, dia buat ini. Apa saja semua dia buatnya. Malahan Ustaz kata saya sudah bunuh 99 orang. 99 orang dah saya bunuh. Sikit ke banyak 99 orang tu? Banyak tu.
ngeling kepala Ustaz Ibrahim dengar je entah lah kalau kopi ni ya. Takkan diampun di Tuhan, banyak benar dosa kamu ni. Ya ke Ustaz? Kata Ustaz Ibrahim. Kalau begitu Ustaz lah jadi orang yang ke-100 ni. Apa kata tu? Dia bunuh ni lah Ustaz Ibrahim. Dia pun keluar pedang, cop pancungnya. Potong kepala Ustaz tu. Jadi Ustaz tu mangsa yang ke-100. Udah lama lepas tu, dia pun nyesal balik. Nyesal aku nak bunuh ni ya. Aku nyesal ni. Kalau aku nak taubat agak terima Tuhan dia. Dia pun pergi jumpa dengan Ustaz lain. Dengan Ustaz Osman. Kenal Ustaz Osman? Tu imam sini. Nama Ustaz Osman. Imam Osman bin Syafi'i. Ustaz Osman kan lembut je. Dia pun tanya Ustaz Osman. Boleh tak saya ni taubat wahai Ustaz? Kata. Apa dosa kamu? Kata, tanya. Dia pun kabur lah dosa dia buat gini-gini. Malah Ustaz Ibrahim dah bunuh lah. Kata dia Ustaz Osman. Allah tu maha pengampun. Allah tu maha pengasihani. Allah tetap akan mengampunkan dosa. Jangan kita putus asa dengan Allah. Ustaz Osman kan lembut je. Bukan Ustaz Ibrahim ni cakap kasar je. Jadi kalau kamu minta ampun, saya akan diampun Allah Ta'ala. Tapi syarat, kata ada Ustaz Osman bagi syarat. Kamu pindah dari kampung ni. Jangan duduk di tapah ni. Kamu pergi pindah sana. Pergi ke Batu Melentang. Tahu Batu Melentang? Di sana tu banyak orang soleh-soleh belaka. Sini banyak orang jahat ni. Kamu akan terpengaruh dengan jahat. Ya kau Ustaz. Kata Ustaz Osman tau. Ada orang tadi berjalan lah dia. Berjalan. Sampai ke jalan Kacu. Tahu jalan Kacu? Sampai tu di Batu Ulur. Mati. Belum sampai lagi ke Batu Melintang. Tengah jalan je. Di Batu Ulur. Mati dia. Bila mati berebut dua orang malaikat. Satu namanya Malaikat Rahmat. Seorang lagi namanya Malaikat Zabaniah. Zabaniah siapa? Malaikat Azab. Dua-dua hendakkan mayat tu. Hendakkan roh tu. Kata Malaikat Zabaniah, aku punya. Kata, dia tak pernah buat baik pun. Kata Malaikat Rahmat, dia dah taubat. Tapi belum dah lagi. Tak sampai. Itu aja. Tu bertengkar. Datang satu malaikat yang lain. Dia lah jadi orang tengah. Kata malaikat yang lain tu, komen sukat. Mana lebih dekat? Nak sampai ke Batu Melentang ke dia lebih dekat dengan tapah ni? Dia sukat dia malaikat. Dia bukan betul ada cerita Batu Melentang dengan tapah ni ya. Dia sukat lah. Sukat rupanya dia lebih dekat sejengkal je daripada Batu Melentang. Artinya dekat kepada taubat ke dekat kepada maksiat? Dekat kepada taubat, lalu diampunkan dosanya. Masuklah dia dalam syurga. Kenapa? Kerana dia memang niat nak taubat. Udah berjalan pun, tapi tak sampai lagi. Itu pemurahnya Allah Ta'ala ya. Pengasihnya Allah Ta'ala. Faham betul tu ni? Jadi sebab itu kita kena bertaubat selalu. Jangan berhenti ya. Alright. Jadi semuanya ketentuan dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Yang sebenarnya sudah ditetapkan Allah bahawa dia itu akan diterima taubatnya, dia akan masuk dalam syurga. Itu iradah Allah Ta'ala tu ya. Ya. Tidak ada tempat yang mengelak. Ya, yang tu. Tidak ada tempat mengelak dan melarikan diri bagi seseorang daripada melakukan maksiat kepadanya kecuali dengan pertolongan dan rahmatnya. Kalau Allah bagi rahmat, baru kita boleh mengelakkan daripada maksiat. Kalau tidak, terlibat dengan maksiat ya. Tidak ada daya bagi seseorang untuk mentaati kecuali dengan pertolongan dari dan kehendaknya. Pertolongan dan kehendak Allah Taala baru boleh lepas daripada maksiat. Baru boleh kita buat ibadah. Baru boleh kita sembahyang, baru kita mengaji, baru kita baca Quran dan sebagainya. Seandainya manusia, jin, malaikat dan syaitan berkumpul untuk menggerakkan atom di alam ini atau menghentikan gerakannya tanpa kehendak dan peraturan Allah, nescaya mereka tidak akan berdaya untuk melakukan perkara tersebut. Sesungguhnya kehendak Allah kehendak Allah tegak dan zatnya
dalam kesemua sifat-sifatnya. Itu semua ikut kehendak Allah. Kalau dah tak dapat ya. Semua ketentuannya dari Allah Taala. Allah kata jadi. Allah kata tak jadi tu. Kerana Allah tu menentukan segala-galanya. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah hendak satu perkara itu, Allah hanya berkata kun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki ya. Itu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Semua itu ketentuan dari Allah Taala. Ya. Tak ada siapa yang boleh mengelak. Kalau Allah kata nak jadi itu. Tak ada siapa yang boleh menegahnya. Kalau Allah kata tak jadi, tak jadilah. Walaupun semua orang menolong dia, tak dapat juga. Dan sentiasa memiliki sifat apa? Sifat apa? Berkehendak. Dia tu, Allah tu sentiasa memiliki sifat berkehendak. Dia menentukan segala-galanya. Tak pernah cerai, tak pernah hilang. Berkehendak dalam keabadiannya supaya kita dapat menyembah dia aja kerjanya. Dalam mewujudkan sesuatu pada waktu-waktunya. Dia menentukannya tu. Kamu boleh semayang ke dia tentukannya. Kamu boleh puasa ke dia menentukannya. Kita doa je lah. Itu kita selalu doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban lagi wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Itu doa begitu ya. Tapi penentunya siapa? Allah yang menentu. Ada orang tak sempat sampai Ramadan? Ada ya. Tak sempat Ramadan. Ada orang lepas Ramadan tak sempat. Kita ni tak tahu lagi lah mana tahu mana tentu ya. Jadi semua ketentuan dari Allah Taala. Dia sentiasa memiliki sifat berkehendak dalam keabadiannya ya. Berkehendak dalam kita mengabadikan diri kepadanya. Dalam mewujudkan satu pada waktu-waktunya sesuai dan yang satu-satunya yang sesuai yang dikehendakinya pada zaman azali. Azali itu dah tak ada mula atas dulu dah mula lagi zaman azali. Kita tak tahu. Azali itu perkataan yang abstrak yang kita tak tahu sebenarnya. Dia tak ada mula. Macam Allah tak ada mula kan? Puan-puan, Allah ada ke tarikh lahirnya. Dia tak pernah lahir. Dia ada tak pernah tak ada. Nak kata dulu pun tak boleh. Awal dari dulu lagi. Dia dulu ada. Awal dari dulu dia dah ada. Itu azali namanya. Daripada azali. Sesuai dengan kehendaknya pada zaman azali. Zaman azali itu ya. Tanpa mendahului dan terlambat. Tak boleh dia lambat, tak ada. Akan tetapi terjadi sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Semua tu dia ada ilmu. Dan kehendak dia dengan kehendak dia boleh jadi. Tanpa penggantian dan perubahan. Dia menentukan segala-galanya. Tak ada ganti, tak ada ubah ya. Dia mengatur urusan tanpa menertibkan pemikiran dan menunggu waktu. Dia tentukannya. Dia tak ada nunggu. Supaya jangan apa? Jangan biarkan waktu nunggu kita, patutnya kita menunggu waktu ya. Allah tak ada begitu. Oleh kerana itu kehendak yang satu tidak menyebukkannya dari kehendak yang lain. Dia tak boleh sibuk-sibukkan kehendak-kehendak itu ada ya. Ketahuilah sesungguhnya masalah ini tempat tergelincirnya kaki. Ya, tempat kita tergelincir kaki. Sungguh ramai yang telah tergelincir kaki dalam masalah ini. Tergelincir kaki siapa? Tergelincir imannya dalam masalah ini. Kerana sesungguhnya kesempurnaan alasannya diambil dari samudra tauhid yang luas. Samudra itu lautan tauhid yang luas, yang tak bertepi, yang banyak mana. Tauhid itu. Sedangkan mereka mencarinya dengan kajian dan perdebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bersabda, Rasulullah bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal." Maksudnya tidaklah satu kaum menjadi sesat setelah datangnya petunjuk. Bila dah dapat petunjuk tak ada sesat.
Siapa yang Allah nak bagi petunjuk, tidak siapa pun boleh menyesatkan. Man yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang nak hidayahkan Allah, tidak ada siapa yang boleh menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah nak sesatkan, tidak ada siapa yang boleh memberi hidayah kepada dia. Itu Allah menentukan segala-galanya. Jadi itu yang kita doa selalu tu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Panjang sebutnya. Bisu, bukan bisu tak cakap. Bisu itu dengan seburuk-buruk kesudahan. Jadikanlah kesudahan kami dengan sebaik-baik kesudahan, dan janganlah kamu jadikan kami ini dengan seburuk-buruk kesudahan. Kita nak baik kesudahan dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ada doa tu? Ya Allah, untuk aku jadikanlah kesudahan kami dalam dunia ni, kehidupan kami dalam dunia itu sebaik-baik kehidupan, dan jadikanlah kesudahan kami dengan sebaik-baik kesudahan. Wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Jangan jadikan kami sejahat-jahat kesudahan. Di dunia ni biar betul, biar bagus. Di akhirat pun biar bagus juga ya. Ya. Itu qadar dan qada, ketentuan Allah Taala. Sama ni kita nak boleh undian ni. Boleh, yang cukup dia. Dah 4 suku dah. Boleh. Sebelum saya tutup, tengok tempat henti, tempat henti. Hadis tadi ya. Ya. Mas dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Itu tengok. Tidaklah satu kaum itu menjadi sesat setelah datangnya petunjuk, kecuali setelah mereka disibukkan oleh perdebatan. Itu ada boleh jadi sesat kata ya. Sekian dulu pengajian kita pada petang ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup, puan-puan, ada siapa-siapa nak bangkang? Ada bangkang? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada? Oh, alhamdulillah. Banggalah saya. Ngapa? Apa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di tapak. Di balai apa? Balai Lintang, Masjid Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Tapak ya, masjid daerah Tapak. Hari ni berapa bulan? 7 ya. 7 ke bulan 3. Okey. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu depan. Nanti minggu depan puasa. Haji ke dah? Tak ada. Pengurus yang tak ada. Terpulang lah. Nak ngaji boleh, tak ngaji pun tak apa. Nak cuti pun tak apa. Tak boleh ya.